Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak kongsikan dengan anda, kita nak sharing, kita nak bercakap tentang konsisten. Konsisten ni bukannya dalam trading saja, tapi konsisten dalam berniaga ataupun bisnes. Okey. Baiklah, bertemu lagi kita. Konsisten. Apa dia konsisten ni dan juga apakah maksud konsisten dalam konten ataupun dalam konteks perniagaan. Okay, ini pandangan saya lah apa itu konsisten. Konsisten ni kita buat satu benda pada waktu yang sama, berulang-ulang kali pada hari yang sama, dan ulang esok, dan ulang lagi tanpa rasa jemu, dan buat benda tu walaupun dalam keadaan terpaksa ataupun suka ataupun dipaksa. Konsisten buat benda yang sama hari-hari, walaupun kita ada perasaan jemu, bosan, walaupun suka buat, kita kena buat. Itulah konsisten, kena buat hari-hari benda yang sama pada waktu yang sama. Jadi ramai orang yang berniaga sebenarnya kita tak sedar yang kita ni kalah dengan konsisten. Konsisten ni memang bosan tuan-tuan, sangat bosan, sebab kita ulang benda yang sama, buat benda yang sama hari-hari. Contohlah kalau kita makan nasi lauk ayam goreng hari-hari selama 2 tahun, kita rasa bosan tak? Bosan. Tapi itulah yang kita kena buat. Sama juga dalam berniaga, memang bosan. Konsisten ni satu benda yang sangat-sangat bosan. Dan kenapa orang gagal? Sebab dia tak konsisten. Dia bukan tak boleh buat, cuma dia tak konsisten dan dia akan gagal. Tak ada orang dekat dunia ni yang hebat. Tak ada orang yang hebat. Saya selalu tekankan kepada tim saya, kepada semua networking saya, lagi-lagi dalam trading. Kalau kita nak berjaya dalam trading, kita kena konsisten. Kalau kita nak berjaya dalam menjadi seorang IB yang hebat, kita juga kena konsisten. Sebab konsisten ni harga dia sangat mahal. Sebab tak ada orang, tak ramai orang yang boleh konsisten dekat dalam dunia ni lah. Tak ada ramai orang. Ada orang boleh buat, tapi dia mungkin boleh buat dalam setahun 2 tahun, tapi masuk tahun ketiga dia dah tak konsisten. Punca konsisten ni dia boleh membuatkan kita jadi seorang yang berkata kebal lah, yang biasa, yang dah lali dengan cabaran. Sebab apa kena konsisten? Sebab dalam berniaga tak ada orang yang hebat, tak ada orang yang gagal, tak ada orang yang bertuah, tapi ada orang yang malas dan rajin, dan juga rajin dalam bentuk konsisten. Bila kita cakap pasal berniaga ni, saya pasti ramai orang terkesan. Lagi-lagi sekarang di musim COVID-19 ni, tak ada orang yang boleh dia cakap aku berniaga sentiasa up. Tak ada. Mesti dia ada melalui liku-liku, ada up and down. Sama juga dengan trading. So dekat sini, inilah maksudnya kita kena konsisten. Bila perniagaan kita menghadapi satu benda yang dalam fasa-fasa turun dan naik, kita kena ada satu sikap yang perlu ada, ialah konsisten. Jangan rasa happy, jangan rasa seronok bila kita di atas. Jangan rasa sombong diri, jangan rasa comfort zone kalau kita dah berjaya. Bukan berjaya pula kalau kita katalah, contohlah anda seorang berniaga macam saya, seorang IB ataupun MIB yang dah ada income contoh dalam RM 100,000 ke 200,000 sebulan, kita jadi rasa comfort zone. Tak boleh macam tu. Bagi saya, bila kita berada dalam comfort zone, kita tidak akan buat benda-benda yang sepatutnya kita buat. Kenapa kita perlu keluar daripada comfort zone? So bila konsisten ni, dia akan mengelakkan kita rasa macam
aku ni dah macam bagus kan, aku ni dah macam hebat, semua benda-benda tu akan hilang. So konsisten ni lah yang akan membuatkan kita rasa combat zone. Kita nak buat benda tu, kita nak buat benda tu hari-hari. Jangan ada benda yang menghalang kita, jangan ada benda yang buat kita malas nak buat marketing, nak share ilmu baru, nak buat kelas setiap hari. Dan itu yang alhamdulillah yang saya buat sampai sekarang. Hanya konsisten, ulang benda yang sama, kita buat kelas yang sama setiap hari. Tapi insya-Allah orang dekat luar akan datang sebab dia tahu kita konsisten. Dan kalau saya pun nak mencari tim, saya nak cari tim yang macam mana? Kalau saya nak cari tim untuk saya grow saya punya business, contohlah saya nak jadi seorang IB ataupun saya nak jadi seorang trader, saya nak pergi pada grup mana? Adakah nak pergi grup yang sendu, yang memang tak ada kelas, yang memang masuk-masuk join and then tak guide saya? Saya mesti nak masuk join ataupun nak join team yang ada sistem dan juga ada dia punya carta dia, sistem dia, kelas untuk trader. Ini membantu dan juga boleh membuatkan saya lebih konsisten. Jadi semestinya saya nak join kelas ataupun grup yang ada sistem dan juga konsisten dalam membantu mengembangkan networking dan juga bisnes. Betul tak? Bercakap tentang bisnes tadi, bila kita dekat atas, tuan-tuan, bila kita dekat atas, kebanyakan orang dia rasa macam bangga diri, sombong. Bukan dia tak rasa sombong, tapi dalam perasaan dia akan ada satu perasaan yang dia bagus, dia macam bagus. Dan kita pun tengok sekarang ni banyak dekat media sosial, dekat FB ke, dekat IG, dekat TikTok, banyak yang membuat marketing secara menunjuk-nunjuk kemewahan. Itu sebenarnya ialah strategi marketing. Tapi bagi saya, kalau kita nak ajak orang kepada kita ataupun nak bawa orang tu ke dalam tim kita, kita kena faham apa yang kita buat akan menggambarkan siapa prospek kita yang akan dapat. Percayalah. Jadi bagi saya lebih more educate people. Kita share kebaikan melalui kelas dan juga melalui sistem daripada saya buat benda-benda yang lain. Saya lebih ke arah marketing yang educate ataupun kita sharing knowledge. Lebih bagi saya mungkin mungkin short term dia tak nampak, tapi long run dia saya akan dapat prospek ataupun klien-klien yang berkualiti berbanding dengan marketing-marketing yang menunjukkan kemewahan. Sebab ini cuma sementara. Orang nak join kita sebab apa? Sebab dia tahu yang kita boleh bagi benefit pada dia. Dia tak nak tahu pun apa yang kau ada. Contohlah, kau ada Ferrari ke, kau ada BMW ke, Merc, itu apa yang kita ada. Tapi bila dia join kita, apa yang dia dapat? Sebab tu saya lebih bawa kepada education. Sebab kita nak guide people, kita nak bawa orang-orang baru ni untuk belajar trading, dan kita nak pastikan ianya konsisten. Konsisten setiap hari kita buat kelas. Jadi konsisten ni ialah kunci kepada apa yang saya dan juga tim saya buat. Kami lebih kepada konsisten. Walaupun tak ramai, walaupun yang datang kelas tu contohlah dalam 40-50 orang setiap malam, tetapi it's okay. Sebab orang luar boleh menilai apa yang saya buat dan apa yang kita bawa kepada masyarakat dekat luar. Dalam berniaga, kalau kita cakap kita tak pernah nak stop, kita tak pernah rasa give up, itu ialah pembohongan yang jelas. Dan kalau kita tak pernah jatuh, kita takkan belajar sesuatu. Jadi bagus kalau kita jatuh, sebab bila kita jatuh, dia mengajar kita something ataupun benda baru dalam kehidupan. Dan tolong, kalau kita jatuh, kita pernah terjatuh, now saya yakin ramai yang terjatuh sebab satu, mungkin ekonomi tak berapa cantik. Yang keduanya pun kita pun tak dapat bekerja dekat luar. Orang-orang yang ada bisnes tak boleh buka kedai. Yang ketiganya, pasal COVID-19 ni pun orang terkesan takut nak pergi kedai, offline kedai, takut nak pergi. Jadi dekat sini saya nampak mungkin bisnes-bisnes anda ataupun bisnes kita ni ada yang drop. Tetapi jangan stop. Okey, jangan stop. Kalau rasa timing ni tak kena, kita rehat dulu. Kita rehat dan juga kita tengok apa yang boleh kita buat untuk jadikan bisnes kita offline ni
kepada online. Berfikir sejenak, macam mana nak jadikan offline kepada online. Sebab saya yakin kalau orang tu seorang yang rajin, konsisten, dia mesti akan ada idea baru untuk dia buat, untuk memastikan bisnes dia sentiasa berkembang. Contoh mungkin dia jual baju ataupun jual baju kanak-kanak. Dia boleh gunakan platform Shopee, Lazada untuk jual baju-baju dia. Sekarang ni kita tak boleh nak cakap, alamak kedai tutup lah, tak boleh buka. Kita boleh buat live dekat FB, dekat IG, dekat TikTok. So gunakan platform yang ada. Tetapi kalau kita tak faham, kita kena stop, kita kena rehat sekejap dan cari ilmu. Barulah kita akan tahu macam mana kita nak mulakan perniagaan kita daripada offline kepada online business. Dan kita boleh gunakan kita punya sikap konsisten, buat benda yang sama juga konsisten. Pastinya mesti akan ada customer yang datang kepada kita. Percayalah, orang yang konsisten ni dia tak akan gagal sebab dia sentiasa buat. Cuma strategi dia kita kena ubah. Now zaman dah berubah. Kalau kita stay dengan cara lama, mungkin kita bazir waktu. Nak gunakan cara baru, belajar dan juga pastikan konsisten tu masih ada dalam diri kita. InsyaAllah kita mesti akan berjaya. Okey, itu saja saya punya perkongsian tentang konsisten. Saya harap anda boleh faham dan juga jangan kita nak bandingkan orang yang berjaya kenapa, sebab dia anak orang kaya ke, sebab dia memang ada kabel ke, sebab dia memang bagus ke. Orang kaya ke tak kaya walaupun dia ada kabel, tapi kalau dia malas, dia tak akan berjaya. Percayalah. Kebanyakan orang yang berjaya ni adalah orang yang konsisten. Itu saja. Tak ada beza dia dengan kita. Cuma beza dia konsisten. Now rahsia tu kita dah bongkarkan. Kena konsisten. Kena konsisten, insyaAllah semuanya pasti akan lebih memudahkan kita. Dan yang terakhir, saya nak ajak anda semualah macam biasa, sekiranya anda nak mulakan bisnes online, sebelum ni mungkin tak tahu apa-apa, kita boleh guide. Kalau nak tahu konsisten tu apa, saya boleh guide. Sebab saya memang seorang yang konsisten dan saya dah memang dalam dunia bisnes dah hampir 11 tahun. Alhamdulillah, saya cuma buat benda yang sama, posting yang sama hari-hari, buat benda yang sama. Walaupun agak bosan, tetapi result dia makin lama makin bagus dan juga income makin lama makin naik. Jadi kalau anda nak rasa macam mana nak jadi seorang IB yang hebat, macam mana nak konsisten income, konsisten marketing, saya boleh guide. Boleh klik link dekat description. Kita akan tinggalkan link dekat description tu. Anda boleh klik untuk register dan boleh hubungi saya dekat link tu. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye.